بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-puan, kita seperti biasa kita akan sambung perbincangan kita ataupun kitab kita ini. Masih lagi dalam fasal yang keempat, pada menyatakan cara menjaga perut. Cara menjaga perut. Okey, muka soal 14. Fasal keempat daripada 7 fasal. Tajuk kita yang pertama dia ada 7 fasal. Kita yang kedua dia ada 10 fasal dan kita yang ketiga dia ada 10 fasal. Dia ada 3 kitab semua. Dalam satu kitab Penawar Bagi Hati ini ada 3 topik yang dia akan dibincangkan. Okay, sambung malam ni dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini. Bagaimana cara untuk kita bersyukur dengan nikmat perut yang Allah bagi kepada kita. Cara untuk kita uruskan perut kita ataupun cara untuk kita bersyukur. Okay, sebelum daripada ni kita dah bincang berkaitan dengan tujuan ataupun dipanggil faedah perut dari sudut agama dan juga dari sudut dunia. Faedah perut dari sudut agama dan juga dari sudut dunia. Malam ini pula kita akan bincang cara untuk bersyukur dengan nikmat perut yang Allah beri kepada kita. Jadi anggota zahir ini yang kita bincang 7 anggota zahir, cara nak jaga menurut sistem syariat. Ada satu saja organ dalaman yang dibincang, usus yang kita bincang ini. Yang lain semua zahir, mata, telinga, mula dengan mata, kedua lidah, ketiga telinga, yang keempat perut ataupun sistem usus kita. Yang lain semuanya zahir. Kadatan dua kaki, 2 tangan dan zakar. 7 tu zahir. Ada satu saja. Kenapa dia tak bincang organ lain? Organ dalaman lain, sistem kardiovaskular, jantung tak bincang, gastro-usus, hati tak bincang. Kerana satu ini ataupun perut ini dia melibatkan semua organ-organ lain. Cantik perut, organ lain akan jadi cantik. Itu kenapa ulama bincang satu. Cara kita nak jaga organ dalaman yang lain itu, kita jaga perut kita. Kontrol apa yang perut, apa kita masukkan dalam perut, menyebabkan organ-organ dalaman kita lain, hati, sistem buah pinggan kita, paru-paru kita, semuanya akan jadi cantik apabila kita kontrol pemakanan kita. Jadi tajuk ni sebenarnya salah satu daripada tajuk kecil berkaitan dengan pemakanan sihat dalam agama. Dia cerita bagaimana cara untuk kita kawal makan kita. Maksudnya kita kena tahu apa benda kita nak boleh makan. Thayyib dia panggil. Makanan yang sesuai dengan badan kita. Ni panggil diet dalam Al-Quran. Ilmu diet tu bukan ilmu orang lain tu pan. Ilmu Al-Quran. Okey, kita sambung lagi ni. Dah habis dah. Tinggalkan ilmu diet. Bulan lepas kita dah bincang. Diet in Al-Quran dia panggil. Diet dalam Al-Quran. Baik, habis. Kita masuk pula dan bermula mensyukur. Cuma konsep itu jangan tinggalkan. Jadi konsep umumnya tu pan, cara kita nak jaga perut ini,
bagaimana cara kita nak urus perut kita, iaitu kita pastikan pemakanan yang kita nak ambil itu, kita elakkan pemakanan yang haram. Yang keduanya, elakkan pemakanan yang makruh. Yang ketiga, malam ni disebut cara nak syukur, elakkan pemakanan syubhah. Kerana dia ketiga-tiga itu ada kesan kepada sistem badan kita dan rohani kita. Kepada agama kita, dia ada kesan. Kalau kita tak jaga benda syubhah, tuan-puan, tapi kita jaga benda tayyib saja. Tayyib di sisi kita lah. Kita jaga dari sudut pemakanan yang bagus. Tetapi haram dan syubhah kita tak jaga. Maka dia memberi kesan yang secara langsung kepada agama kita. Dia nak buat ibadat pun payah, rasa berat. Walaupun sehat dia. Tapi ibadat itu berat untuk dia buat. Tak ringan nak mendirikan ibadat. Kenapa? Kerana dalam badan dia ini, darah yang dihasilkan melalui pemakanan yang tayyib, mengikut dia sahaja, yang sesuai, yang bagus untuk badan dia, tetapi bukannya suci. Ada kandungan haram, ada kandungan syubhah. Maka nampak cantik badan, nampak sehat badan, tetapi di sudut rohani, di sudut agamanya akan ada kesan. Sebab tu kena nak jaga dia. Pertama sekali, pastikan pemakanan yang kita ambil halal, iaitu suci, tak haram. Yang keduanya lah tak makruh. Dan ketiganya lah bukan syubhah. Itu asas dia. Baik, dan tambahan pula, dan masa yang sama kita guna perut kita ini untuk apa? Untuk ambil pemakanan yang sunat. Itu kena tahulah. Bukan maksudnya bukan pemakanan kita tergambar apabila sebut pemakanan sunnah ini, bukan pemakanan itu, cara makan itu. Kita apabila sebut pemakanan sunnah, dia refer kepada pemakanan sunnah. Kurma, madu, bukan tu saja. Itu tu dipanggil pemakanan yang tayyib, yang bagus, nutrisinya bagus, yang disebut dalam Al-Quran. Bahasa tepat dia, pemakanan yang disebut dalam Quran. Cuma orang ini branding jadi pemakanan sunnah. Jadi yang lain tak sunnah. Makan nasi tak sunnah. Itu yang kena betulkan dia punya bahasa itu. Bila kita brandingkan dia makanan sunnah, jadi banyaklah makanan lain yang bid'ah. Makanan yang tak sunnah. Makan nasi tak sunnah. Tapi dalam riwayat, tuan-puan, Nabi ni dia di Mesir atau di Mekah. Di Mesir memang itulah, di Mekah. Di Mesir memang ada jelapan padi. Dia ada pertanian juga di Mesir. Di Mekah. Ada riwayat, walaupun dhaif, menyatakan Nabi pernah makan nasi. Cuma dalam kuantiti, tak habit. Dia bukan Nabi ni, Nabi dia tak habit makan nasi lah. Tapi ada riwayat dalam kitab perubatan mengatakan Nabi pernah makan aruz. Yang ni makan nasi. Aru tu nasi lah, tuan-tuan. Jangan ingat kereta aru pula. Memang kereta aru tu nama dia nasi dah tu. Nasi. Nasi. Orang Melayu panggil nasi. Nasi tu asal daripada bahasa Arab pula. Nasi lupa. Kalau nasi itu dibalikkan dalam bahasa Arab, nasiya. Dia panggil lupa. Tu orang Arab, orang Melayu, orang Arab pelik. Melayu makan lupa. Tu dia lupa jadi Melayu ni. Kerja lupa je Melayu dia kata. Sebab apa? Makan nasi. Panggil akal tu nasi. Aku telah makan nasi. Lupa. Kalau orang Arab terjemah. Tapi kita terjemah aruz lah. Aruz ni orang Arab faham lah. Maksudnya beras tu nasi. Orang Arab tak panggil nasi lah. Dia panggil aruz. Kita terjemah nasi. Dia punya ilah tu ulama kita dululah. Ilah ni maksud dia panggil, kenapa dinamakan nasi? Itu dia ada dulu, tuan-puan. Ilmu tu ada dulu. Setiap peletakan asas kepada nama ilmu itu dia ada sebab. Dia panggil al-illatu tasmiyah. Dia ada sebab kenapa panggil cermin, kenapa panggil itik. Orang Arab ambil daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dia ada, tapi ilmu tu dah pupus. Ilmu tu dah hilang, tuan-puan. Baik. Habis. Jadi maksud dia bukan maksud kita sunat makan, cara makan itu.
Bukan maksud benda makan itu. Cara makan itu ada cara orang panggil pemakanan yang sunat. Itu dalam topik lain lah. Dalam topik pemakanan ada sunat. Cara kita niat, bagaimana cara niat. Makanan tu dah bagus dah kita ambil. Step yang pertama kena pilih makanan yang bukan makruh, bukan haram. Ini bukan yang bagus. Bukan makruh, makanan yang tayyib. Lepas tu pula bagaimana cara makanan tayyib itu untuk jadikan sunnah. Maksudnya jadi dapat pahala cara kita makan itu. Itu ada niat dia. Baik, sambung malam ni pula. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini. Cara dia memeliharanya, menjaganya. Ini cara. Syukur ni apa dia tuan-tuan? Selalu kita sebut. Syukur ini, dia bukan lafaz. Bukan makna syukur, alhamdulillah itu bukan. Alhamdulillah syukur, itu bukan syukur. Itu lafaz syukur. Makna dia, makna syukur apa? Makna syukur ini, dia kena pada perbuatan. Bukan ucapan. Syukur ini kita melakukan perkara mengikut perintah. Itu umum dia. Kalau spesifiknya, perut. Bagaimana cara bersyukur dengan perut? Kita guna perut kita ini mengikut arahan ataupun perintah Allah. Itu kau panggil bersyukur dengan perut. Perintah apa? Jangan ambil benda haram. Maka cara kita nak bersyukur dengan perut kita, elakkan daripada ambil benda haram. Elakkan daripada ambil benda makruh. Itu cara orang yang bersyukur dengan nikmat pemberian Tuhan. Dia jaga pemberian Tuhan ini, Tuhan anugerah pada dia perut. Maka cara nak jaga macam mana? Cara jaga dia mengikut perintah arahan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita hanya amanah. Setiap organ yang Allah beri pada kita ini adalah amanah yang perlu kita jaga. Itu dipanggil syukur tu. Perlu kita nak jaga. Maka nak jaga setiap organ kita kena tahu ilmu. Kena tahu panduan. Barulah dinamakan bersyukur. Sebab apa? Sebab kita jaga setiap organ ini yang diamanah kepada kita mengikut Tuhan dia. Mengikut Tuhan. Tuhan suruh apa? Suruh wajib buat. Guna organ kita setiap setiap anggota kita ini untuk buat perkara wajib. Atau panggil bersyukur dengan anggota kita. Guna anggota kita ini untuk melakukan perkara sunat. Maka dipanggil orang yang menjaga amanah anggota mengikut arahan Allah. Mengikut perintah Allah Ta'ala. Tuhan dia suruh, ni barang ni. Kita tinggal barang pada kawan kita, tolong jaga barang aku. Kita pesan pada kawan kita begini. Dia buat tak? Dia buat. Itu orang panggil orang yang jaga amanah. Kalau bahasa syarak, orang yang bersyukur dengan pemberian Allah Ta'ala. Allah beri pada kita usus, maka kita kena jaga dia. Cara nak jaga dia, jangan sumbat ikut dam lah. Jangan makan ikut dam. Itu cabaran tu pun. Cabaran besarnya, kita nak kontrol tu payah. Okey, cara macam mana? Memelihara. Memelihara ni menjaga. Menjaganya perut ini daripada makanan yang haram. Jangan masukkan dalam perut kita makanan yang haram. Jangan masukkan dalam perut kita itu makanan yang haram. dan apa pada kata yang haram. Dan memelihara, yakni menjaganya perut ini daripada makanan yang syubhah. Dua. Pertama haram, yang kedua syubhah. Makruh dia tak sebut di sini tuan-tuan. Kalau kitab besar-besar, dia akan sebut yang makruh. Baik. Makruh kita dah sebut bulan lepas. Kalau benda ada najis, haram. Kalau benda tu mudarat, haram. Dia sebab haram banyak tuan-tuan. Jangan ingat najis saja. Kita biasanya najis je. Satu dengan sebab najis, satu dengan sebab benda tu memang diharamkan oleh Allah Ta'ala secara nas, macam babi. Tu babi tu dipanggil najis lah. Sebab tu ada setengah orang kata, kenapa haram babi ni? Dia diharamkan oleh Allah Ta'ala secara perintah, secara nas, secara jelas. Tapi dia juga termasuk dalam kategori sebab haram kerana najis. Sebab tu, sebab haram ini, pertamanya haram makanan ini kerana najis.
Sebab yang kedua, haram kerana apa? Kerana mudarat. Bukan najis, tak najis pun benda tu. Tapi kerana mudarat. Boleh memudaratkan badan kita. Haram. Walaupun benda tu tak najis. Tak ada kandungan najis pun. Dia bukan babi, bukan anjing, dan tidak ada najis-najis lain dalam kandungan benda tu. Tapi sebab lain. Apa dia sebab? Sebab mudarat. Makan mudarat. Ini haram. Kita dah bagi contoh bulan lepas. Orang gaul. Dia makan apa benda yang dia trigger terus? Makan terus mudarat. Ini haram, bukan makruh. Yakin kata yakin tak haram lah. Dia pun tak tahu makan ni okey tak okey badan dia. Dia tak tahu lagi, baru dia tengah try and error baru. Dia sebab tuan-puan konsep dalam pemakanan, dia tak sama setiap orang. Kawan ni trigger dengan ni. Walaupun dia sakit sama, orang gout tuan-puan, bukan semua orang sama. Bukan semua orang gout dia tak boleh makan seafood. Ada jenis orang gout tapi dia boleh makan seafood. Sebab tu Allah Ta'ala buat keunikan badan tak sama. Dia kena trigger ini ikut orang. Jadi haram ni dengan sebab mudarat ini, bukan dengan sebab najis ni, dia kena tengok jenis orang. Apa yang dia trigger. Kalau trigger tu terus, bukan mudarat biasa, itu haram. Bukan makruh. Yang ketiga, sebab yang ketiga. Pertama sebab, orang panggil apa tadi? Sebab najis. Yang kedua mudarat. Yang ketiga dengan sebab racun. Racun haram. Kalau racun, tuan-tuan, haram. Kerana sebab apa racun? Kerana racun haram. Walaupun setengah ulama kata racun termasuk dalam najis. Kenapa racun haram? Dia juga termasuk dalam najis. Setengah ulama kata, kenapa racun haram? Kerana sebab racun. Itu untuk mendetailkan saja. Sebab tu setengah ulama dia tak detailkan. Bukan nombor 3. Terus masuk nombor najis juga, racun. Tapi kalau nak detailkan, 3. Sebab najis, sebab mudarat, sebab racun. Sebab tu racun haram minum. Kenapa? Kerana najis. Ada setengah kata ulama kata, bukan. Kerana mudarat. Bukan najis, kerana mudarat. Sebab itu tuan-puan, setengah kitab, inilah ini sebab haram ini, bab pemakanan. Dua. Najis dengan mudarat. Racun tu dia termasuk dalam dua-dua. Kenapa haram racun? Sekiranya racun itu mudarat. Kalau racun tak mudarat, dan tak najis pun racun ni, tak ada najis pun, chemical, unsur chemical tak najis pun, campuran dia, maka tak haram. Makruh je. Kerana ada chemical. Habis, tuan-puan. Itu dipanggil haram. Pemakanan yang haram sebab haram. Contoh orang tanya, apa tu bisa ular? Kan ada orang jual bisa ular. Bisa ular ni tak usah dijual. Bisa ular kan? Kenapa? Kerana dia termasuk najis dan dia juga termasuk mudarat. Tapi bab jual beli lain lah. Bab jual beli kerana dia tak sah, kerana dia najis. Tapi kalau kita nak makan dia, boleh tak? Bisa tu untuk rawatan. Makan dia. Bahaya tak? Bahaya. Tak boleh. Kenapa? Kerana mudarat. Satu lagi pula, kerana racun. Kerana najis. Tiga tu. Itulah sebab-sebab kenapa haram kita makan. Pemakanan haram. Walaupun dia okey. Tu kena jaga-jaga. Detail kita dah bahas bulan lepas. Orang yang sakit, tuan-puan, jangan berhati-hati dengan pemakanan. Kerana dia boleh membawa kepada kesam dia makan itu. Bukan sakit badan dia saja, tapi ada hukum. Hukum haram dan hukum makruh. Okey, makruh macam mana? Makruh ini, dia mudarat, tapi bukan terus. Tak mudarat terus. Mudarat terus haram. Dia mudarat ni, dia tahu benda ni tak elok untuk badan dia. Boleh beri kesan untuk badan dia. Tapi 10 tahun, 5 tahun, baru menjejaskan buah pinggan dia. Baru menjejaskan usus dia. Baru menjejaskan hati dia. Baru ada masalah, hati bengkak, masalah lemak di hati. Bila?
10 tahun, 5 tahun. Itu makruh. Kenapa makruh? Kerana tak tayyib. Makruh ni memang kita sebut saja tuan. Memang banyak, tak boleh elok lah benda makruh ni banyak. Benda syubhah dengan makruh dalam pemakanan ni sangat banyak. Kalau boleh eloknya haram je. Tapi kalau ulama ni dia tarah dia hebat, boleh kontrol, makruh pun dia tinggal. Dia tahu kalau benda tak tayyib macam untuk badan dia, dia tak ambil dah. Kita cabaran lah dunia hari ni. Nak tinggal benda makruh ni tuan, cabaran. Nak tinggal Maggi bukan senang. Maggi tu tak tayyib tu. Anak-anak kita duk sapu Maggi. Tak makan nasi ke dia, makan Maggi. Tak lalu makan nasi. Tak lalu makan Maggi lah lalu. Tak tayyib Maggi. Maggi tu kalau ikutkan detailnya, makruh lah makan sebab untuk tak sesuai untuk badan kita. Tak haram. Makruh je. Je belakang. Makruh banyak buat. Alah, benda lain kita dah buat. Takkan nak makan makruh pun tak boleh. Minum sambil berdiri makruh. Makan pun tak boleh. Nak makan pun jaga pula. Yang buat benda lain makruh, okey. Dia pun sambut. Habis. Yang kedua, tuan-tuan. Dia di sini dia sebut haram. Makruh dia tak sebut. Yang kedua, apa dia sebut yang sini? Kita kalau nak detailkan, kita sebut haram, makruh, ada yang ketiga. Dan menjaga usus ataupun perut kita. Jaga perut ni, iaitu jaga makanan. Yang apa? Yang syubhah. Ini dia kesan pada apa ni? Ini kesan pada agama. Makanan syubhah ni. Haram kesan pada agama. Dan makanan yang syubhah. Apa dia syubhah ni? Artinya makanan yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Tak yakin halal, tak yakin haram. Baik. Ini payah ni tuan-tuan. Ini Iman dalam kitab tasawuf sebut zaman Iman Hasan Basri. Zaman Imam Hasan Basri tu, zaman yang sangat ramai wali Allah. Wali Allah ni dia ada setiap zaman tuan-tuan. Cuma dia panggil kuantiti je beza. Dia orang dulu lagi ramai. Wali Allah ni orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hati dia ni. Wali Allah ni bukan tengok fizikal tak, orang tak boleh kenal. Luaran dia orang tak boleh kenal. Nak kenal wali Allah ni tuan-tuan, dia bukan boleh kenal melalui pakaian tak. Bukan pakai serban, pakai jubah tak. Tak semestinya wali Allah dia pakai serban, tak pakai, kadang-kadang tak pakai lebay pun. Kadang-kadang tak pernah pakai kopiah pun. Pakai seluar je. Tak ada pakai agama, tak ada. Tapi dinilai wali Allah ini berdasarkan hati dia. Hati dia. Sebab tu ulama tasawuf bincang hati. Pastikan hati. Pastikan bersih zahir dan batin bersih. Hati bersih. Jangan ada cemaran. Zahir kita pun kotor dosa dan hati kita pun penuh dengan maksiat. Hati penuh dengan dosa. Yang orang yang tak kurang dosa tu tuan-tuan, tu wali lah. Sebab tu orang panggil budak-budak tu tak wali. Budak tak ada dosa. Orang yang kurang dosa bukan tak ada dosa. Tak ada dosa ni orang belum balik. Dan Nabi. Adapun kita semua ada dosa. Hari-hari buat dosa. Kecil dan besar saja. Wali Allah. Wali Allah ni hati dia. Ni hati yang baik. Hati yang tidak ada orang panggil bersih daripada, maksud bersih tu bukan tak ada dalam diri dia, dia lawan. Itu bersih tu. Bukan tidak ada orang yang tidak ada perasaan atau panggil ciri-ciri buruk dalam hati dia. Semua ada. Cuma dia boleh urus dengan ilmu. Dia boleh tolak rasa nak dengki pada orang. Dia boleh lawan rasa nak mengumpat. Dia boleh lawan rasa nak buruk sangka pada orang. Nak buruk sangka kita duk layan. Itu yang jadi haram. Ada perasaan buruk sangka pada orang ni. Setiap orang akan ada. Tapi dia boleh lawan. Itu orang yang ada kemampuan dengan ilmu dia, dia latih, dia exercise hati dia, dia cuba lawan benda-benda yang buruk. Rasa nak nak mengumpat, dia lawan. Rasa nak dengki, dia lawan. Rasa ni baik, dia lawan. Itu takabur dia panggil. Rasa nak itu ujub. Rasa dia nak bangga diri dia lawan. Takabur. Rasa nak perasaan dia baik, dia lawan. Itu ujub.
Ujub dia boleh lawan, takabur dia boleh lawan, sum'ah, gila kuasa dia boleh lawan. Ada tak kita nak suka pada kuasa? Suka. Setiap orang suka pada kuasa. Tapi dia boleh lawan. Melainkan tempat-tempat yang perlu untuk dia jadi. Itu okey. Itu dia panggil, benda ni tumpuan, benda yang untuk create pahala. Benda yang untuk create pahala. Dia boleh lawan itu, tu dia panggil ibadat tu. Boleh tolak daripada nak mengumpat, tahan rasa nak mengumpat, itu ibadat. Tahan daripada nak rasa ego, nak takabur, itu ibadat. Itu sebenarnya dia sedang beramal dengan rendah diri. Itu dia panggil ibadat hati. Orang tasawuf ni tuan-tuan, wali Allah ni, untuk kita mudah nak faham dalam minda kita, adalah orang yang hati dia bersih, amalan zahir dan amalan batin dia sangat power. Kita tak nampak. Kita duk nampak sembahyang, zikir saja. Bukan makna orang zikir di mana-mana dia wali. Bukan boleh terus hukum. Tapi dia orang bagus lah. Tapi hati dia sangat power. Wali Allah ni hati dia. Sebab apa? Amalan batin ni kita tak nampak. Sabar nampak? Tak nampak. Dia duk tahan diri dia nak mengumpat? Tak nampak. Duk tahan diri daripada ego. Duk lawan. Syaitan kacau. Duk rasa nak bangga diri. Duk rasa nak hebat diri. Dia duk lawan. Dia sedang berstruggle dengan diri dia. Lawan benda tu. Itulah dia ibadat batin yang besar pahala dia. Itulah dia wali Allah. Sebab apa dia makin naik pangkat tinggi? Lagi rendah dia rasa tuan-tuan, lagi dia boleh tolak ego. Lagi dia ambil rendah diri. Dia bersifat dengan rendah diri. Lagi tinggi kemuliaan dia di sisi Allah. Dia panggil lagi VIP dia dengan Allah Ta'ala. Lagi dia rasa rendah diri, lagi tinggi pangkat dia dengan Allah Ta'ala. Maka orang wali Allah ini, mudah kita nak faham, adalah orang yang pangkatnya di sisi Allah tinggi. Tapi biasa kita tak kenal. Sebab tu ulama, tuan-tuan, dia setiap orang, dia memandang semua hebat. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang tengok selekeh je. Mungkin dia dengan Allah Ta'ala hebat. Mungkin dia wali di sisi Allah, kita tak kenal. Melainkan orang yang kenal sajalah. Orang kenal memang dia kenal. Tak wali dia kenal. Geng dia. Kita pun kenal geng kita. Kita geng apa? Kita minat apa? Kita kenal. Tak pernah sembah pun. Tengok pun kita tahu dah. Pergi sembah. Itu dia boleh connect tu. Dia boleh masuk tu. Pergi sembah macam dah kenal 10 tahun. Walau hari tu tegur. Kenapa? Kerana dia tahu cara nak masuk dengan geng dia. Sebab tu wali sama dia, dia tahu. Wali tak banyak cakap tuan-tuan. Dia sembang sama dia. Sembang sama dia ni tak banyak cakap. Tu Haji Cik saya selalu sebut kan. Tu Haji Cik, Tuan Guru Haji Cik kata, aku pergi di Mekah, dia point dia nak cerita apa? Point dia kata, jangan pandang orang ini, buruk sangka dengan orang. Jangan pandang apalah dia. Jangan, dia kata, jaga hati kita. Ini dia polish hati, jaga hati. Sebab dia kata apa? Dia kata, aku pergi di Mekah, tu dia cerita tu. Aku pergi kerja haji di Mekah, aku tengok orang jual tepi jalan. Dia kata, ramai wali yang jual tepi jalan. Tu dia kata, jangan buruk sangka dengan orang. Kadang-kadang Allah nak uji kita, tuan-tuan. Ni apabila kita masuk medan nak bersih hati, memang Allah uji. Macam-macam Allah uji. Mudah sangka kat orang macam tu, macam ni. Andaian, dia panggil andaian. Persepsi kepada orang. Kita yang create persepsi pada orang. Benda tak pasti pun. Kita dah awal create persepsi. Benda ni. Kok tu lah, kok belakang tu. Mungkin kok, kita lah tu create. Kita tak tahu. Kita sebenar dia. Okey, artinya yang syubhah ni apa dia? Tiada yakin halal dan tak yakin haram. Tak benar tu kita makan tu, yakin tak halal, tak yakin. Tak yakin halal. Yakin tak haram, tak yakin masuk najis. Tak tengok pun masuk najis benda ni. Kalau kita tengok masuk najis, yakin haram. Tengok ada unsur-unsur yang najis, itu yakin haram. Itu bukan syubhah. Itu makanan yang yakin haram. Ada orang kata, jangan, mana boleh makan benda ni. Ini orang kafir yang buat. Maggi tak boleh makan. Biskut tak boleh makan. Kenapa? Kerana dia dibuat oleh orang kafir. Yakin tak masuk unsur-unsur haram? Tak yakin. Maka boleh.
boleh makan. Kenapa? Karena syubhah. Syubhah ni boleh makan lah. Cuma nak jaga tu. Nak jaga tak boleh lah. Habis. Okey, itu kita yakin tak haram? Tak yakin. Tak yakin haram. Syubhah. Cuma sebab apa yang tak boleh jadi yakin halal walaupun dia ada cok yakin? Cok halal yakin ke ada? Sebab dia ihtimal, andaian. Mungkin dia ada ruang untuk kebarangkalian dia boleh tipu, cok tipu. Tapi kalau dah direkomend oleh seorang, ni saya belajar dalam proses untuk dapat halal yakin tu ada produk saya ni, saya apply satu produk untuk dapat halal yakin. Dia punya proses dia banyaklah. Tak kira lagi dengan duit tu. Melayu ni tuan-puan, kami daripada pengeluar Melayu ni, untuk dapat setiap produk dia kena ada cop yakin. Dia panggil halal yakin. Underwear pun kena ada sepatutnya. Dia panggil kena cop underwear. Sebab benda tu betul tak kandungan yang kita pakai tu tak campur benda yang haram. Jadi proses dia agak banyak step dia. Salah satu cara yakin, kalau penyembelihan lagi ketat, dia mesti hantar seorang wakil jakim ke luar negara untuk melihat sendiri proses penyembelihan. Dan dia akan cop produk tu saja. Brand tu saja contoh. Contohnya daging daripada Australia, yang ni saja dia akan cop. Dan pula batch, ada batch. Mungkin batch ni saja yang dipantau. Batch lain tak dipantau. Tapi kalau Jakim, yang maklumat yang kita dapat daripada seminar tu, dia kata setiap batch akan ada pegawai dia akan pantau. Satu batch pengeluaran kan, batch untuk dihantar akan ada dipantau. Kalau macam ni, ini memang termasuk yakin. Sebab apa? Sebab ada orang panggil orang panggil apa? Ada orang yang yakin beritahu pada kita. Kita tak yakin lah sebab kita tengok sendiri. Tapi ada orang yang yakin, dia tengok sendiri dan dia maklun pada kita. Tapi kalau tak yakin ni tuan-puan termasuk syubhat. Tapi jangan syok. Syok tak boleh. Contohlah, kita kata, ni betul ke tak ni? Siapa yang sembelih ni? Syok pada sembelih, tak boleh. Kenapa? Dia kaedah dia syok kembali pada asal. Asal sembelih tak binatang. Asal binatang tak sembelih, hidup. Asal hidup, dia tak sembelih. Maka haram makan makanan yang syok pada penyembelihan. Ini disebut dalam kitab Furu'ul Masail dan juga kitab Sulamus Sibyan. Dia panggil syok pada penyembelihan. Kembali pada asal. Dan yang ketiga, tiga di kitab kita sebut. Pertama haram, yang kedua syubhah, dan yang ketiga. Dan yang ketiga menjaganya perut. Yang dijaga perut ni maksud jaga makanan lah. Jaga pemakanan, jaga perut kita daripada apa? Daripada bersangatan kenyang. Bukan kenyang je. Kenyang terlebih. Maksudnya tu puan, ini ni jangan panggil apa? Jangan jadikan habit, jangan jadikan amalan makan sehingga kenyang. Melainkan situasi tertentu yang tu ada situasi sunat kita makan lebih. Kalau di rumah kita, janganlah sunat. Di rumah kita kebanyakannya tak sunat makan lebih pun. Makan kadar keperluan saja di rumah. Ikut keperluan masing-masing. Tak sama. Jangan kata anak kita semua kita suka. Portion dia satu mangkuk je. Dia tak sama portion setiap orang. Portion ni maknanya kuantiti. Kadar makanan yang diperlukan oleh kita. Kadar nasi tak sama, kadar protein, kadar karbohidrat tak sama. Jadi kita ikut portion kita lah. Ikut portion. Maksudnya ikut saiz yang Allah Ta'ala beri pada kita. Suatu hikmah rahsia dianya, ikut, ikut tapak tangan kita. Baik.
Dan jaga perut daripada bersangatan kenyang. Kenapa? Nanti kita akan bincang bulan depan. Dia ada 10 kesan makan kenyang ini. 10 kesan dari sudut agama dan juga dari sudut sistem badan kita. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau. Ini kita ekspreskan. Habis. 3 tu saja tuan-tuan. Ini kita ekspreskan. Dia nak cerita dalil saja. Baik. Bersangatan kenyang sebelum kita nak ekspreskan ni. Di situasi makan kenyang yang sunat ni tuan-tuan. Yang biasanya tak sunat makan kenyang. Tak dapat pahala. Maksud makan kenyang itu tidak ada pahala pun. Yang sunat makan kenyang ni situasi yang tertentu saja. Antaranya apa? Antaranya situasi umumnya. Ni umum kadang-kadang boleh jadi umum kita juga. Umumnya ketika kita menjadi tetamu. Kita ziarah rumah orang. Ni kebiasaan. Boleh juga di kadang-kadang rumah kita. Apabila kita tetamu, maka kita ada 2 benda sunat. Kita menjadi tetamu tuan-tuan sunat 2 benda. Satunya makruh, yang keduanya tak makruh. 2 benda ni, 2 benda sunat. Satu ni kita tinggalkan sehingga makruh. Satu lagi tu okeylah. Apa sunat pertama? Sunat yang pertama ni tuan-tuan, kita sunat menjamu. Maksud sunat makan di rumah orang. Ataupun sunat makan apabila dipelawa. Itu bahasa mudah, bahasa spesifik dah. Kita pergi rumah orang, ataupun kita pergi mana-mana pun tuan-tuan, tak kisahlah, di masjid, di surau ke, di dewan ke. Maka, sunat hukum dia apabila dikeluarkan makanan, apabila disediakan makanan, sunat kita makan walaupun kita kenyang. Ini kena jaga. Walaupun dia dah penuh perut, sunat jamak dia panggil. Melainkan benda tu mudarat, tak apalah. Tu kita dah tahu dah. Ini saya tak boleh haram untuk saya. Ini tak boleh makruh untuk saya. Tu tak apalah yang tu. Sunat kita makan. Walaupun sedikit. Ni tunggu saya cukup strict. Kadang-kadang nak murid dia, apabila dia keluarkan air, lepas kira orang belajar, ada yang nak cepat. Dia marah. Dia kata minum seteguk apa tak apa, baliklah aku pun tak nak tak nak halam lah. Bahkan aku nak suruh balik. Aku pun nak tidur. Dia marah kan murid dia. Tok Guru, saya nak balik dulu. Nak cepat, nak ada kerja. Makan dulu. Minum dulu. Dia sedia minum air je. Air teh. Tuan Guru cik teh. Tuan Guru Omar kopi. Gabungan. Kopi dan teh. Dua-dua saya dapat. Teh pun minum, kopi pun minum. Sebab ikut warisan Tok Guru. Dulu saya tak minum kopi. Masa saya duduk Kelantan, tak minum kopi. Sebab kopi Kelantan dia lain. Dia kopi Kelantan, masa dulu saya minum kopi Kelantan, cap, badak. Dia tak ada standard ni tu apa. Kopi orang Johor, power, 434 apa? 434 kan? Tu orang Muar, power tu. Kopi dia. Kopi Kelantan, dia masim. Dia masam. Kita lagi tambah dia masam. Dia bukan pahit. Saya tak kena dengan test kita. Saya pergi di Kedah, Tok Guru saya perkenalkan, macam minum dia. Rupanya pahit. Kopi pahit tu sedap tu, kan? Pahit dan manis lah. Dia kena jangan pahit saja tu mah. Itu tak makan kita. Dia kena manis lah. Kopi pahit, kopi sehat. Tok Guru saya kata apa? Dia kata makan dulu. Dia marah. Baru balik-baliklah. Aku pun tak nak tahan. Dia kata memang nak suruh balik. Marah. Kenapa? Di sini poin tu Pak jaga. Kita menolak pemberian orang itu makruh. Dia nak jaga kita. Nak ajar kita, nak latih kita. Jangan duk buat benda tak ada pahala. Menolak pemberian orang itu tidak ada pahala. Makruh. Buat pahala, minum 2-3 minit. Minum 2-3 teguk pun. Dah lah boleh minum, dapat pahala pula. Kan sedap itu. Dah lah sedap, ada pahala pula. Ini tak nak benda yang sedap dan pahala. Saya tak berapa minat. Biasa kita macam tu. Tak minat pun minumlah sikit. Tu ada pahala. Sunat. Okay, yang kedua apa? Ini kedua. Dia ada 2 benda sunat. Yang keduanya, ini bukan umum tuan-tuan. Tengok orang. Yang keduanya, sunat kita tambah. Kalaulah kita mampu. Kita memang benda tu kebetulan kena dengan selera kita. Kena selera kita, rugi. Tak tambah. Sunat kita tambah. Kalau tak kena dengan selera kita, boleh kita tambah. Boleh tak? Boleh. Tambah sunat. Kenapa ni? Dia bincang. Kenapa sunat ni? Yang pertama tadi, dia lebih kurang je ilah dia. Dua-dua ni lebih kurang ilah dia. Sunat ni tuan-tuan, untuk menghargai, menjaga hati orang. Sunat kita makan. Itu apa tambah? Supaya apa? Supaya tuan rumah terhibur. Tuan rumah rasa happy. Puas hati kita sedia tengok kawan makan betul.
Poin dia tuan-tuan, menjaga hati orang, menghiburkan hati orang ini adalah afdal, bukan saja sunat. Itu dapat 2 pahala sunat. Satunya, jamuh itu sunat. Yang kedua, tambah itu, dapat pahala sunat. Buat balik tak adalah. Ini orang kita, buat balik. Boh dalam poket. Itu tak sunat dah tuan-tuan. Bukan haram kalau tak minta. Itu bahaya. Ada setengah dia main senyap je. Woi, sedap je kuih ni. Bungkus boh dalam apa nama ini, tisu, buku-buku. Boh balik ke apa? Balik cucu. Balik cucu. Kena minta. Itu tak sunat. Tapi kalau nak ambil, kena minta. Tak minta haram. Kenapa? Kerana dia termasuk, kita dah bincang dalam muamalah, termasuk ibahah. Ambil. Itu 2 benda sunat. Satu depan tu tuan-tuan, makruh kalau kita tak kita tolak. Tapi kalau tak tambah, tak makruh. Kena tambah. Tak boleh, makruh. Itu kita je buat. Sebab dia menghina, nak tambah. Habis. Imam Syafi'i tuan-tuan, Imam Syafi'i ni, dia tak pernah makan kenyang. Melainkan rumah tuan guru dia. Rumah tuan guru dia balum betul. Dia akui. Dia kata, aku makan banyak ni, hanyalah rumah guru dia je. Dia pergi rumah Imam Malik. Dan anak murid tuan guru sama. Anak murid apa nama tuan guru Syafi'i, saya tak ingat siapa nama. Imam apa. Pergi rumah Imam Syafi'i, dia makan banyak rumah Imam Syafi'i. Kata, kenapa ni? Dia kata, yakin halal. Bukan syubhah. Balum lah banyak pun. Lagi pula sunat lah tambah tuan-tuan. Sunat tambah. Habis kita express kan? Kita dah insya. Okey, ni dalil saja tuan-tuan. Kerana apa? Kita kena jaga 3 benda itu. Maka, maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau. Kena tekad betul. Tekad betul-betul untuk memelihara perut itu daripada yang haram. Sungguh-sungguh ni kita tekad betul-betul. Kita buat, orang panggil apa? Buat keputusan betul-betul. Kita tekad betul-betul. Aku akan jaga perut ini daripada apa? Daripada yang haram. Daripada makanan haram. Dan daripada yang syubhah. Daripada makanan syubhah. Kerana 3 perkara. Kenapa nak kena jaga betul-betul? Kerana 3. Pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Jaga jangan masuk benda haram. Jangan masuk benda najis. Jangan masuk benda yang tak suci, benda najis. Jangan masuk benda-benda yang mudarat. Jangan masuk benda-benda yang apa nama ini, orang panggil apa? Yang boleh memudarat ataupun racun dalam badan kita. Kenapa? Kerana firmanullah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, sebab pertama. Kerana takut pada ancaman api neraka. Allah sebut, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulmah. Tu. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu akan harta anak yatim. Ini poin pertama. Makan makanan haram ni, makan harta anak yatim kerana zalim. Kerana tak kena dengan peruntukan syarak. Ada benda dia boleh makan harta anak yatim tu. Tapi kena tengok peruntukan syarak. Cara macam mana, harta macam mana boleh makan, boleh ambil harta anak yatim. Dia mengurus anak yatim, dia menjadi orang panggil apa, pengelola anak yatim, pengurusan anak yatim ada harta. Maka dia guna harta anak yatim untuk kepentingan diri dia. Ini haram, dosa besar. Dan satu lagi. Hanya senya makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Selagi akan masuk mereka itu dalam api neraka yang bernyala-nyala. Ini dia nak cerita makanan yang haram, tuan-tuan. Makanan haram. Dan sebab satu je dia cerita. Dia tak sebut sebab mudarat apa, tak cerita. Di sini sebab yang dia cerita ni adalah sebab makanan yang haram dengan sebab zalim. Zalim tu apa? Mengambil makanan yang bukan hak dia. Iaitu ambil makanan anak yatim tu yang bukan peruntukan dia. Kalau untuk di kepentingan diri dia tak boleh. Dan yang kedua, Nabi kata apa? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Ini umum. Ini termasuk benda yang haram dengan sebab najis. Artinya tiada masuk ke dalam syurga
daging orang yang tumbuh daripadanya makanan yang haram. Tak masuk syurga ini yang umum lah. Ini dia perlu kepada pendetilan. Tak masuk syurga itu dengan sebab apa? Dengan sebab sekiranya kalaulah tak masuk syurga selama-lama, itu merosakkan akidah dia. Ini ada takwil. Tapi kalau akidah dia selamat, dia dengan sebab dia makan benda haram, dosa banyak, maka dia dibakar dalam neraka, akhirnya masuk balik syurga. Ni umum hadis ni, kena takwil. Yang kata tak masuk syurga ini, orang yang daging dia ni tumbuh melalui apa? Melalui hasil daripada makanan yang haram. Darah daging dia ni tuan-tuan, darah ini daripada prosesnya makanan. Maka yang panggil apa, dalam badan dia ini apa yang ada? Ia ada adalah benda-benda haram. Maka Nabi kata tak akan masuk neraka orang yang badannya, darah dagingnya daripada sumber yang haram. Maka itu umum, kena takwil. Iaitu tak masuk neraka itu tak masuk syurga itu sekiranya akidah dia rosak. Kalau akidah dia sempurna, bagus, cuma dengan sebab makanan itu haram, dia ambil banyak makanan-makanan haram, kandungan-kandungan haram, ataupun dengan sebab mudarat juga, boleh sama juga. Walaupun kandungan dia tak haram, tapi dia ambil mudarat. Sama juga, dia panggil haram aridi. Cuma haram aridi ni dia tak samalah dengan haram zati. Dia tak sama. Makan babi tu pun haram zati. Makan anjing haram zati. Tak sama dengan makan haram mudarat. Tak sama. Cuma sama pada hukum. Haram sama haram, tetapi dari sudut level tak sama. Dia panggil haram zati dengan haram aridi. Cuma hukum tetaplah sama je, berdosa. Habis. Last sekali. Dan Nabi sebut apa lagi? Dan sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Sama je hadis ni tuan-tuan. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh. Ini tumbuh ni mana? Daging yang jadi daripada sumber yang haram itu. Tu. Daging yang tumbuh. Yang ni daging yang jadi daripada sumber makanan yang haram. Maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Dengan orang yang makan makanan yang haram itu. Dan sabda Nabi SAW, famanittaqash syubuhati. Ini bab syubhah pula. Faqad istabra'a lidinihi wa 'ardih. Maka barang siapa menjaga dirinya daripada segala yang syubhah, maka sesungguhnya telah menuntut, ini mengelakkan, bersih ia seseorang akan agamanya. Jadi dia ini dapat mengelakkan daripada dicela oleh agama, dicela oleh syarak. Itu makna menuntut. Menuntut bersih ia seseorang itu akan agama dan diri dia. Jadi bersih daripada agama dan bersih daripada diri dia. Habis itu yang pertama. Baik, kita ambil satu lagi depan last. Okay, yang kedua, yang ketiga kita akan sambung minggu depan. Dia ada 3 sebab. Bulan depan kita akan sambung yang ketiga. Dia ada 3 sebab kenapa perlu elak makan haram dan makanan syubhah. Ada 3 sebab. Sebab pertama, sebab ancaman daripada api neraka. Itu jangan ambil benda haram, jangan ambil benda syubhah, jangan ambil benda-benda yang bahaya. Kenapa? Kerana 3 sebab. Sebab yang pertama, ancaman direct daripada Allah Ta'ala. Sebab yang kedua. Dan yang kedua, sebab yang kedua, perlu elak daripada makanan haram. Dan makanan syubhah. Bahawasanya yang makan akan makanan haram dan syubhah itu tiada diberi petunjuk. Akan orang itu kepada ibadat. Maksud apa ni? Maksud tidak diberi petunjuk dan taufik. Tidak diberi petunjuk dan kekuatan untuk nak buat ibadat. Dia tak rasa panggil nak buat ibadat. Allah Ta'ala panggil padamkan. Dia panggil excited dia, keinginan dia daripada buat ibadat. Apabila tak ada keinginan untuk buat ibadat, maka tidak lahirnya kekuatan. Allah Ta'ala tak campak kekuatan. Dipanggil Allah tak izin dalam bahasa akidah. Maksudnya Allah Ta'ala tak izin untuk dia buat
buat ibadat. Bukan ada setengah orang dia tahu tapi tak ada kekuatan. Sebab tu di sini petunjuk dengan makna kekuatan. Dia tak rasa untuk buat orang panggil apa? Nak mendirikan ibadat. Dia rasa tak seronok, dia rasa tawar, dia rasa lemah, dia rasa tak happy. Tu berat badan nak buat ibadat. Sebab makanan yang haram banyak dia makan. Kenapa? Kerana tiada patut. Terpatut tak layak. Kenapa dia tak ada kekuatan untuk buat ibadat? Lemah dia daripada buat ibadat. Kerana tiada layak, tiada patut bagi mengerjakan ibadat itu. Melainkan orang yang layaknya, orang yang suci daripada segala kekotoran. Orang nak ringan badan dia buat ibadat, tuan-tuan. Nak ringan bangkit malam, nak ringan buat sembahyang sunat duha, nak ringan mengerjakan ibadat, belajar ibadat, cari ilmu. Sama je. Dia ibadat ni tuan-tuan, jangan kita nampak sembahyang saja. Setengah orang dia nampak sembahyang saja. Dia nampak qabliyah, ba'diyah, duha, apa saja. Tapi dia tak nampak ibadat lain. Dia sama. Bukan saja solat, bahkan ibadat belajar itu ibadat yang besar, pahala dia pun rasa berat. Dia tuan-tuan, sebab itu dia punya tradisi, dia panggil budaya. Ulama kita ni, dia tak akan tinggal, walaupun dia baca kitab mana pun, satu kitab dia tak akan tinggal. Kitab tu untuk motivasi dan inspirasi. Kitab dia, nama kitab itu, dia panggil Ta'lim Muta'alim. Cara untuk kita belajar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di situ, dia akan cerita kita value. Macam kita tak sempat. Kita fokus tasawuf, tak sempat nak cerita value ilmu. Kita cerita fiqh, tak sempat nak cerita value ilmu. Tapi satu kitab itu, dia hanya menceritakan tingginya ilmu. Ibadat yang besar, ya tuan-tuan, besar, yang orang tak nampak, dia cerita. Dia buka minda kita. Barulah kita rasa excited. Oh, rupanya ada ibadat yang besar. Nama dia ialah menuntut ilmu. Ilmu fardu ain, tuan-tuan. Ilmu dia bilang lah. Ilmu fardu ain besar, ranking kedua pula ilmu fardu kifayah. Barulah ranking ketiga ilmu motivasi dan sebagainya. Dia ada ikut ranking. Jadi apabila kita nampak ranking ni besarnya tuan-tuan, ibadat yang dia tak akan tinggal sampai mati, budaya ulama kita, iaitu menuntut ilmu. Walaupun dia dah pakar tuan-tuan, tapi dia akan pastikan ibadat ini, dia akan ambil ibadat apa? Ibadat berada dalam majlis ilmu. Tunggu saya selalu sebut. Dua ibadat yang dia tak akan tinggalkan. Melainkan selepas mati guru dia, barulah satu. Pertamanya, dia panggil penuntut ilmu. Sampai mati. Dia nak jadi title penuntut ilmu agama. Sampai mati. Yang kedua, sebagai title menyebarkan ilmu. Apabila mati tuan guru dia kata, aku tak boleh lagi berada dua title dalam satu masa. Tapi tak lama lah, 2-3 tahun untuk guru dia mati, dia pun meninggal. Sebab dia memang betul-betul komitmen dia tuan-tuan, sangat excited dia dengan ilmu. Kalau kita pergi ziarah dia tuan-tuan, mulut dia cerita apa? Cerita ilmu je. Dia nampak value tu, dia nampak. Maknanya apa tuan-tuan? Mengajar bukan nanti buka kitab. Kita pergi ziarah ni, dia sharing tuan-tuan, dah dapat pahala sharing ilmu. Dia nak tu. Tu. Kita pun seronok dengar. Tu dia panggil apa? Orang yang nampak. Dia nampak dengan pahala, dia nampak dengan pahala. Habis. Mana? Kitab kitab dia Ta'lim Muta'alim. Dalam bahasa Melayu, dia panggil cara belajar dan mengajar. Dia ada cara mengajar, ada cara belajar pun ada cara. Dia ada etika dia. Bagaimana cara orang mengajar nak dapat ilmu. Bagaimana cara orang mengajar nak dapat ilmu dan nak dapat pahala. Pahala dia besar. Jangan meluak lah. Jangan tension lah kita pergi ziarah sembang ilmu je. Kita nak sembang pasal lain, kita sembang pasal ilmu. Dia ziarah orang ahli ilmu, dia tak sembang pasal lain apa. Sembang hukum, itu je. Tak boleh lah. Kita tak boleh kata, kita nak sembang pasal cerita pasal lain. Macam ziarah orang projek, orang kontraktor. Dia takkan dia nak cerita benda lain. Kita projek lah. Saya ada projek park di Kelantan. Kawan saya 2 hari lepas, dia kontraktor. Pergi ziarah rumah dia, lama tak jumpa, 20 tahun. Pergi ziarah. Cerita, aku ada projek di Tanah Merah. 3. Cerita, aku ada projek di Bacok. Cerita projek.
Kita nak cerita lain. Tapi tak apalah, saya dah kenal. Contoh je lah, kita tak rasa lah, tak usul-usul kat dia. Memang dah bidan dia. Takkan dia nak cerita bab muamalah. Takkan nak cerita bab lawan bagi hati. Tak cerita. Lepas tu saya cerita, saya pula. Cerita. Oh, aku menega. Habis. Kita bidan kita. Kita pergi rumah orang bisnes, dia cerita bisnes dia je. Waktu dia tak boleh kata, aku menyampah. Bidan dia, takkan dia mengopak orang. Dia tak mengopak orang, dia cerita produk dia je. Dia menyampah benda elok, cuba kita mengumpak tu. Oh tu tak menyampah, mengumpak. Sebut orang tu, sebut orang ni, sebut orang ni. Nak masuk politik, bitel tu kawan. Macam mana sekarang ni minyak tak turun-turun? Tengah jam digoreng bak minyak. Minyak tak turun, telur naik. Habis dia hantar apa-apa. Marah tu tak payahlah mengumpak tu, marah memang marah lah, semua ada orang nak marah kan, tapi tak payah mengumpak, kena jaga etika kita. Jangan sampai mengumpak. Bagilah masa. Ini baru berapa ratus hari nak turun-turun minyak. Kata 24 jam. Yang tu dulu. Kena pandailah kan. Itu kita pun kadang-kadang tersembang juga, nak excited sangat. Bagi kat saya, esok saya turun minyak, itu nak cerita excited. Takkanlah kahwin hari ni beranak esok. Kena cover juga lah tuan. Habis. Itu baik. Ada apa? Mentor saya cerita. Mentor saya ni umur 70 lebih. Nama dia Kak Nak, kami panggil Kak Nak. Tua dah dia. Dia kata aku pergi kat Kenduri. Orang duduk membawang. Cerita. Masuk aku je, senyap. Sebab apa? Aku sepatah pun aku tak keluar benda lain. Aku keluar bisnes aku, dia berniaga. Cerita, produk ni. Habis orang lari. Nak membawang sangat dia tu. Dia kata, aku, Kak Nak, dia kata Kak Nak. Kak Nak tak ada membawa. Keluar produk MW dia tu. Itu je. Dia cerita lah, ni. Lari orang. Boleh orang kata bagus kan nak hambat orang mudah je. Benda elok orang lari tu. Habis okey. Yang kedua ni tuan-puan, haran yang syubhat itu dia tidak diberi petunjuk ni kekuatan untuk mengerjakan ibadah. Ni rasa tawar, rasa lemah, rasa lesu nak duduk dalam majlis ilmu. Kerana tiada layak bagi orang mengerjakan ibadat melainkan orang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, kena jaga. Ataupun kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar dan makanan haram dan syubhat. Itu semua kotoran. Makanan haram tu apa? Dosa. Dosa itu panggil kotoran. Sebab tu dalam bahasa tasawuf dia panggil tuan-puan. Orang tasawuf dia panggil kotoran maknawi. Makna apa? Makna dosa ini adalah kotoran yang tak nampak lihat. Kotoran yang zahir, ni najis. Tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, kita terlebih masa. Kita akan sambung bulan depan yang ketiga daripada 3 sebab kenapa kita perlu elak makanan yang haram. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.